Okay, our recording in the progress. Okay, kita cuba kupaslah sedikit tentang krisis dan kesejahteraan mental. Okay, dan saya diberi amanah untuk menyampaikan dua objektif ini, iaitu tentang pendedahan reaksi normal menghadapi krisis COVID-19. Apa reaksi kita? Apa reaksi kita dalam menghadapi krisis COVID-19? Ya, kita nak tengok pendedahannya. Dan kedua ini yang penting, macam mana kita nak menghadapi krisis dan wujudkan kesejahteraan mental. Ya, supaya kita jadikan perkara yang berlaku ini, insiden yang berlaku ini sebagai satu kata insiden yang memberi kita opportunity, peluang, not threat. Ya. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak tahu jugalah sedikit tentang para peserta di kat sini, sebab kalau kita face to face, kita boleh tengok muka semua para peserta. Ya, kita ada two-way communication. Ini pun two-way communication. Tetapi two-way communication dia secara online tak sama. Saya nampak muka Atika ya, dan beberapa orang peserta kat sini, tetapi dia punya feeling tu kurang sikit. Feeling ini yang kita cuba sesuaikan dengan norms baru kita ni. Ya. Jadi sebelum saya mulakan, kita nak kenal sikit diri peserta. Ya, tak ada apa-apa. Ini bukan ada apa-apa. Just saya nak tahu background sikit supaya perjalanan kita punya webinar pada pagi ini saya boleh bincangkan fokus kepada apa yang kita dapat ni lah. So saya minta tolong Atika, Puan Atika untuk share. So saya stop sharing dulu ya. Okay, kita dah post link untuk Google Form ni di chat box Zoom. My kenal diri. Okay, jadi para peserta boleh klik di link ni dan mohon untuk para peserta jawab dulu beberapa soalan di sini. Kita bagi ruang dan peluang untuk para peserta jawab sebentar. Termasuk juga untuk para peserta kita yang live di Facebook. Untuk live di Facebook, saya mohon untuk para peserta beri kerjasama untuk klik link di komen Facebook yang kita dah post dan ambil masa untuk kita jawab sekejap. Ya, ada di link ada dekat chat ya, Atika? Ya, ada. Ada di chat. Ya, okey, ada link ni, so boleh jawablah. Boleh klik dekat link ni dan kita jawab sikit je soalan dia. Ya, nanti kita tengok result dia sama-sama. Okey? Saya pun nak jawab sekejap, Doktor. Setakat ni saya tengok ada beberapa dah respon. Ada 7-8 respon. Okey, dah naik 9 respon. Okey. Kalau ikut partisipan kat sini kita dah ada 77 orang partisipan ya. Kita dah ada 77 partisipan. 78. Kalau 78 semua jawab tu seronok juga kita nak tengok keputusan dia ya. Tak ada nama pun kat sini ya. Just kita nak tengok apa yang menyebabkan kerisauan kita terhadap PKP ni, terhadap COVID dah sampai gelombang yang ketiga ya. Sebab saya ingat sebenarnya COVID ini dia start daripada tahun 2019, hujung tahun 6 bulan 12 macam tu ya. Dia start masa itu, kemudian sebab masa itu saya pun kita tak aware sebab kita rasa bahawa
COVID ini tidak akan pergi sampai setahun lebih macam ni. Ya, okey, kita tak jangka. Macam saya pun, saya ingat 2019 masih pergi seminar ya, berada kat Indonesia. Ya, walaupun masa itu dah start dah sebenarnya, dah start dah COVID ya, dah COVID turun daripada airport tu, pergi ke airport, dah start scan suhu dan sebagainya. Tapi 18 saya bulan 3. Ya, kita start lockdown ya, PKP tu kita start lockdown. Dan on off, sekolah sekejap buka, sekejap tak buka, dan sehingga sekarang lah kita ingat masa itu bila kes kita menurun, ingatkan macam dah settle, betul tak? Ya, kita ingat macam dah settle. Ya, tapi tiba-tiba pada penghujung 2020 kes naik sikit-sikit semula. Ya, dan sekarang ni memang mengejutkan apabila kes sampai ke mencecah 8,000. 8,000 banyak ya. Walaupun kita mungkin tidak sebanyak seperti di negara India, tetapi angka 8,000 dengan kematian kalau semalam 126 dan setiap hari ada kematian ya, total lah ya. Kalau kita boleh total out, kita tengok daripada laman web KKM berapa jumlah dia ya. Untuk sebahagian orang mungkin dia rasa tak apalah, kena tak kena tak apa ya, tetapi untuk sebahagian orang keadaan ini menimbulkan satu krisis ya, satu krisis yang menyebabkan rasa tidak selesa ya. Okey, dapat data ni Atika, ada lagi tak yang nak menjawab? Nanti kita boleh buka juga apa peluang. Setakat ni yang saya tengok respon yang diterima adalah sebanyak 57 orang. Okey, tak apa, kita tengok dulu yang 57 orang tu, nanti mungkin kita boleh buka, boleh minta lagi yang lain jawab. Saya stop share dulu ya Atika. Okey, boleh doktor. Okay, saya panggil Atika je ni sebab rasa lebih mesra student-student saya ni ya. Okey. Okey doktor. Saya stop share dulu. Jadi saya akan share screen saya untuk kita sama-sama tengok result ni sama-sama ya. Sekejap. Okey. Boleh nampak tak saya punya screen? Yang saya boleh nampak, yang lain boleh. Komen tu boleh. Boleh nampak. So, sekejap, sorry maaf. Ini respon. Okey doktor, ini. Doktor mute doktor. Okay, alright. Seperti biasa kita tengok perempuan memang rajin. Laki pun rajin juga, marah dia pun. Okay, laki 37 lebih kurang, perempuan lebih kurang 63%. Okay, kategori responden kita tengok peserta kita. Sekarang ni ada 71, majoritinya adalah staff. Oh, okay, very good. Staff daripada universiti macam ni ya, MP ya, bagus, rajin betul ya, alhamdulillah. Ini you all wajibkan ke tidak ni? Kau macam mana? Kena wajibkan ke? Untuk staff UMP kita ada ambil kaderan untuk mata CPD doktor. Okay, so pelajar tak ramai dan orang awam ada lebih kurang 22% ya. Pelajar sikit saja. Mungkin pelajar ni sibuk nak balik dah ni. Pelajar 2%. Okey, lebih kurang 2% ya. Pelajar lebih kurang 2%. Okey, so tengok peringkat pengajian ini. Kalau tengok peringkat pengajian, pelajar tak ramai lah ya. Okey, ini peringkat pengajian, tak apa, it's okay, kita tengok bawah. Okey, kita tengok bawah. Adakah anda dalam keadaan stres? Saya fokus sekarang. Okey, kalau kita tengok dari segi Likert kat sini, ini soalan dia secara umum je ya. Kita just nak tengok. Alhamdulillah kalau tengok sini, hanya 6 orang ataupun 8.3% saja yang berada dalam sangat stres. Ya, sangat stres. Dan majoriti 37 orang berada dan juga 19 orang. Kalau kita total berapa Atika? 37 sampai 19 berapa? 37 kejap doktor. 3, 4, 50 berapa? 56. Yes, 56 ya. Okey, so 56 orang lebih kurang berada dalam keadaan moderate. Ya, dalam keadaan moderate.
Dan 1% ini yang dia kata tak langsung stres. Very good. Dia tak ada langsung stres. Bahagia sangat dalam keadaan sekarang. Syukur alhamdulillah. Ya, jadi moderate-nya lebih kurang dalam 56%. Jadi 6 orang yang sangat stres. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, secara umum apakah perasaan? Okey, kita nak tengok perasaan. Okey. Bila COVID gelombang ketiga ini yang kita nak tengok gelombang ketiga COVID-19, apa perasaan kita? Okey, risau. Kita tengok, risau lagi. Okey, bimbang, bercampur bau, tak tahu perasaan apa. Okey, dia rasa selamat. Alhamdulillah selamat. Okey, sedih. Sedih kita tak tahulah sedih sebab apa ya. Adakah sedih kerana work from home, sedih tak dapat jumpa balik berjumpa dengan keluarga. Sedih ada lagi ya. Okey, rasa tenang, rasa terbeban. Rasa gusar dalam syukur. Ya, jadi dia melihat bahawa mungkin apa yang berlaku ini adalah satu hikmah. Mungkin juga terbeban. Ya, ada yang rasa terbeban, gusar dan syukur, sangat takut. Ini sangat takut. Ya, takut tak terima vaksin lagi. Betul, bercampur bau, sangat takut. Sangat takut sebab tak ambil vaksin lagi. Dan juga dengan banyak viral WhatsApp yang kita terima, kata ambil vaksin juga bagi side effect. Menyebabkan juga sangat takut. Betul tak? Ini saya cakap ini berdasarkan pengalaman saya lah, diri saya jugalah. Saya rasa kita sama kan. Ya, nak ambil vaksin. Tapi pada masa yang sama kita pun takut juga nak ambil vaksin ke, tak nak ambil vaksin ke, berbau-bau. Cuba tak fikir. Okey, cuba tak fikir apa tadi? Buat kerja dan aktiviti harian macam biasa. Okey, cuba tak mau fikir banyak-banyak lah. Okey, tak nak fikir banyak, cuba buat aktiviti macam biasa. Tapi kita nak check juga adakah ini sebagai satu defense mechanism ataupun itu sebagai satu cara coping. Coping tu maksudnya kita menghadapi benda inilah. Adakah ini sebagai satu cara kita cope ataupun ini sebagai satu defense mechanism. Ya, tak mau melihat sesuatu isu itu dengan kata buat tak tahulah ya. Okey. Kita tak tahu lah Ini je saya lontarkan supaya peserta kat sini mungkin kita boleh faham sikit lah ya nanti bila kita pergi kepada tajuk seterusnya. Okey, ini berdebar sakit perut ya. Berdebar sakit perut ketika keluarga diberi ujian COVID-19. Ini simptom psikosomatik. Ya, kalau katakan kalau peserta dekat sini biasa dengar, especially kalau pelajar-pelajar dalam bidang kaunseling, psikologi ataupun orang yang ada background sikit dalam psikologi, social work ya. Okey, ini antara simptom-simptom psikosomatik. Ya, tiba-tiba jadi sakit perut, tiba-tiba jadi ulcer contohnya, gastrik. Simple saya share. Ya, bila keluarga saya adik saya ada kontak rapat dengan COVID-19 ini ya, pekerja COVID-19 yang positif, adik saya ada kontak rapat dan kena kuarantin. Bukan sahaja dia mengalami kerisauan dan sebagainya. Kami ahli keluarga pun juga tiba-tiba kata rasa macam nak demam Okey, orang lain yang kena ya, adik saya ada kontak rapat dengan dengan pesakit COVID-19 yang positif ni ya. Tetapi tiba-tiba kami pula tiba-tiba anak saya pun kata dia rasa batuk lah. Saya pun rasa ni batuk lah. Dia rasa macam sejuk badan lah. Dia punya simptom psikosomatik itu datang tiba-tiba. Tapi bila dah buat swab test dan dikatakan negatif, automatik psikosomatik itu pun hilang. Okey ya, psikosomatik pun hilang. Jadi ini adalah simptom psikosomatik. Okey, dia kata sudah biasa sebab daripada tahun lepas lagi. Okey, jadi orang macam ni dia dah jadikan itu sebagai satu normal kepada dia. Dia dah cuba cope masuk dalam kehidupan dia dengan sistem PDPR dan sebagainya. Sedikit risau, tertekan sebab tak dapat jumpa kawan-kawan. Bukan setakat kawan-kawan, keluarga. Kita sangat risau. Saya rasa 2 tahun lah kita tak boleh beraya dengan ahli keluarga bagi yang duduk jauh. Ya, tahun lepas masing-masing semayang kat rumah, tahun ini pun ya, tak dapat semayang beraya, semayang raya di rumah. Okey, apa lagi? Anxiety, risau dengan keselamatan keluarga. Yes, bimbang dan stres. Kosong kat sini maksudnya
Ini pun kena tanya pada orang yang tulis ni. Kosong maksudnya apa? Blur ke ataupun numb ke? Ya, dia rasa macam tidak ada apa-apa, numb. Ya, ini pun satu simptom juga. Rasa makin takut, agak tertekan kerana terbelenggu dengan situasi sekarang, tak happy, terima dan berfikiran positif, apa lagi? Anxious, tidak gembira, challenge and worry, penat, geram. Geram kat siapa ni? Geram kat orang yang melanggar SOP ke? Geram kepada orang yang tak ikut peraturan. Tidak terlalu tertekan, anxious juga, rather anxious. Risau kes makin naik dan kerenah netizen ya. Rasa tertekan, bosan, semakin banyak kerja. Ini saya akui, yes, banyak kerja. Work from home ni nampaknya semakin banyak kerja sebab kita bekerja tidak ikut hari, tidak ikut masa. Saya lupa cuti, ada cuti Wesak, saya lupa ada cuti, apa kita cuti Nuzul Quran, ya masih duk nak plan nak buat meeting. Semakin banyak kerja nampaknya, walaupun ada rasa stres, tabah je. Okey, ini sebagainya lah. Dan tengok banyak bersabar, prihatin. Okey, lagi banyak kita. Okey, takut pada COVID, stres. Banyak lagi ni stres, okey je, takut, tak tenang, takut, seram, risau dengan varian baru, mixed feeling, ni berbau-bau ni lah kata, bercampur bau. Okey, ini perkataan-perkataan yang kita jumpa ya. Tak selesa lagi, Tika. Right, bawah lagi takut keliru, bimbang, anxiety, lagi seterusnya. Habis dah doktor. Habis, okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita nampak bahawa perasaan yang wujud pada kita lah yang ada audiens kat sini, macam-macam perasaan kat sini. Ada yang jelas dengan perasaan dia. Rasa stres, rasa anxious, rasa bimbang, rasa takut. Ada yang rasa bercampur bau, keliru, tak sure apa perasaan dia. Numb, tak tahu macam mana perasaan dia. Ya? Dan ada yang kata okey, cuba normalize, tenang dan cuba hadapi benda ini dalam keadaan yang positif, dengan keadaan yang baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sesuai tadi dengan level yang kita bagi tadi, tidak langsung stres dengan sangat stres, pertengahannya lebih kurang 56 menunjukkan pelbagai variasi emosi, ya, especially stress dan anxious dan sebagainya. Okey, kita tengok seterusnya, isu masa PKP. Apa isu yang timbul masa PKP? Tak ada isu, work from home juga satu isu. You bekerja dengan anak ada kat rumah, dengan suami ada kat rumah. Kalau you ada anak 7 orang kat rumah, you bukan saja bekerja, juga mengawal anak-anak, ya, you must ready for breakfast, lunch dan sebagainya. Bukan itu sahaja, kita juga ada kucing, kita ada juga pet yang kena ambil berat, ya. Okey. Pengurusan PDPR, ini memang pengurusan PDPR anak-anak. Ini isu dia. Isu lain kadang-kadang tidak stabil. Isu kita juga sebagai seorang pekerja, sebagai seorang cikgu, bila anak ada kelas kafah, kita juga sebagai seorang ustaz dan ustazah. Okey, mengaji Quran, kita juga mengajilah sebagai ustazah ke sebagai ustaz kat sini. Ya, rentas negeri, isu dia rentas negeri. Tak bagi nak pergi nak rentas negeri juga ni. Saya pun dah lama tak balik kampung inilah kampung mertua ya di Perak sebab tak boleh rentas negeri ya sejak daripada tahun lepas lah ya tak boleh balik. Penurunan, tapi kita ada solution dia kan sebab sekarang ni online. Penurunan pendapatan suami ya kerana bekerja sendiri. Banyak kedai-kedai ditutup. Ya, banyak infrastruktur tidak mencukupi. Okey, penularan, bekerja dari rumah tidak selesa tempat kerja. Sukar untuk bergerak, komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala kat sini macam mana? Mungkin yang saya faham, dulu kita boleh ada ialah face to face komunikasi dua hala. Sekarang ni komunikasi dua hala berdasarkan kepada online lah ya. Kerja terpantut sepanjang duduk di rumah ya. Okey. Berkurung dan kerja secara online tak dapat. Saya pedih mata. Ya, sebab saya kerja pensyarah ni nak kena banyak baca tesis, baca proposal pelajar, baca tesis, baca tugasan, mata pun jadi pedih. Ya, sebab sepanjang masa tengok komputer. Tadi ini antara kurang fokus pada kerja, time management, betul, duduk kat rumah tak sama, time management. Anak lapar nak masak, lagi nak makan lagi, nak kena masak lagi. Okey, movement control dan sebagainya lah. Okey, tengok di bawah. Ini antara isu-isu. Okay, kalau kita tengok jaga anak online, kelas stres betul. Okay, jaga anak online kelas.
mesyuarat yang banyak. Setuju. Mesyuarat banyak. Punya anak 1 tahun di rumah. Anak kecil lah. Masalah kewangan berlaku apabila dalam keadaan ini yang terpaksa berhenti kerja, ya. Yang mana kerja sendiri, ini pendapatan dia kurang lah, ya. Okey, ini antara isu yang kita boleh tengok. Ada lagi Atika? Kesukaran nak keluar? Tak ada. Okey, alhamdulillah tak ada. Okey, dia risau. Okey, pergerakan terhad, produktiviti kerja. Nak handle anak-anak, ini isu yang utama, rasa terkurung sangat lama. Okey, kerja versus dengan BDR lagi. Tak ada tenaga sebab banyak sangat. Kita dah jadi macam tangan sotong tau. Meeting nak kena pergi, kadang-kadang satu masa meeting sampai 2 atau 3 meeting pada masa yang sama, nak kena jaga anak, ya, nak sediakan inilah, ya, sebagainya lah kat rumah. Ya, okay. Hilang fokus pada kerja serabut, ya, PDPR. Ini kita boleh tengok sini bahawa isu-isu yang dihadapi oleh audiens di sini. Dan saya boleh, kita tak boleh bergeneralisasi, tapi saya pun juga mengalami isu-isu ini dan kita percaya bahawa ini isu-isu inilah yang menyebabkan kita rasa risau, rasa stres. Ya, okey. Okey, kita tengok ada tak saya boleh meluahkan masalah dan bila isu-isu ini berlaku, boleh tak kita nak luahkan masalah yang kita hadapi? Kalau tengok dekat sini, yang tidak boleh satu sajalah. Alhamdulillah yang lain boleh, sangat boleh. Ya, kita share, selalu kita share dengan kawan-kawan. Dan trend terkini share dalam Facebook. Ya, walaupun ada pro and cons, ya, share dalam Facebook masalah hadapi. Dan selalunya kita share dengan kawan-kawan rapat lah. Ya, bila kita ada sharing, tu kata sharing is caring. Bila kita share, dia boleh reduce sikit kita punya intensity. Okay, seterusnya, tempat nak mengadu masalah. Saya tahu tempat untuk mengadu masalah. 91% tahu. Bagus tu. Ya, sebab apa-apa juga yang ada di dalam diri kita kena luahkanlah kan. Tak kisah tempat mana nak mengadu ni, adakah dekat support team ataupun pada kawan-kawan ataupun pada keluarga, ya. Yang penting kita boleh tahu tempat kita nak mengadu, apa juga isu yang kita yang kita hadapi. Okey, 8% kata tak. Okey, 8% lebih kurang berapa orang? Kurang 7 orang. Okey, dia tak sure dekat mana. Dan kita nak kena pastilah supaya mereka tahu support system, ya, support system itu. Okey, yang seterusnya saya tahu tempat untuk mendapatkan bantuan. Okey, very good. 86% tahu. Yes, 86 dia tahu tempat, dia tahu tempat nak dapatkan bantuan. Okey. Seterusnya saya tahu tujuan hidup. Okey, very good. 98.9. Jadi saya boleh katakan kat sini ini secara kita kata general, ya, bahawa kita dekat sini tak adalah mungkin kes-kes terpencil yang mengalami depression dan sebagainya itulah, ya. Tapi dekat sini all the audience berdasarkan kepada very general questionnaire ni, kita tahu bahawa apa tujuan hidup kita. Apa yang berlaku pada kita ni kita tahu sebab dia dan kita cuba hadapi dia. Okey. Saya faham perasaan sendiri. Okey, ya, 95.4% yang faham tentang perasaan sendiri. That's why dia boleh keluarkan. Ya, stres, risau, semua bercampur bau dan sebagainya. Itu dia faham tentang perasaan. Okey, saya boleh selesaikan masalah sendiri. Okey, daripada 87 respon, okey, macam mana lah boleh selesaikan masalah sendiri? Sangat boleh. Sangat boleh 24 orang, yang sederhana lah 54, yang okey, jadi 2 atau 3 ini sederhana. Sometimes dia rasa dia boleh selesaikan masalah dia sendiri, sometimes dia perlukan bantuan. Ya, so kita boleh tengok majoriti ya sangat boleh dan bolehlah, ya, menyelesaikan. Dan saya tengok juga yang berfikiran rasional ni. Berfikiran rasional ini 87.5 kata yes, dia seorang yang rasional. Rasional ni lah bila berlakunya COVID sehingga gelombang ketiga, kita boleh berfikiran rasional kenapa perkara ini berlaku dan kita boleh buat tindakan yang rasional. Ya, tetapi ada juga yang tak pasti. Sometimes saya rasa boleh berfikiran rasional, tapi sometimes saya tak sure lah, ya, tidak pasti. Okey, jadi ini antara
result yang kita dapat. Ya, okey, terima kasih Atika. Saya stop share. Okey, terima kasih. Jadi at least kita dapat gambaran dekat sini lah ya. Kita dapat gambaran bahawa audience dekat sini ya. Alhamdulillah lah dari segi tujuan hidup dan sebagainya mereka faham, mereka tahu kan kalau tengok dari segi result tadi. Okey, mereka jelas dengan tujuan hidup, mereka tahu nak dapatkan bantuan kat mana, berfikiran rasional dan yang penting kita tahu tentang perasaan kita. Ya, dan kita cuba dapatkan bantuan. Okey, saya pergi terusnya. Ini banyak saya cakap ni intro dekat pukul 10 dah. Pukul 10 dah. Okey, jadi gelombang di ketiga penularan COVID-19 ini. Ini antara yang saya cakap tadilah. Kerja ya tutup. Ini saya letakkan ni. Siapa yang ada kucing dia faham. Bila kita buat kerja, kucing kita pun ada dekat laptop kita, kucing kita pun ada sama dengan kita. Dia pun nak manja dengan kita juga. Selalu tengok tuan pergi kerja kan, malam mau balik. Ni kucing pun ada. Ini masalah PDPR, belajar dekat rumah. Okey, ini isu dia. Okey, saya ada kebetulan semalam lah tengok TikTok ni. Sangat saya tak pasti, saya just share kalau boleh share dengan you all semua. Sangat menarik pada saya lah. Okey, saya share tengok ya. Start saja. Okey, start sangat kan? Okey. Alright. Okey, kalau you tengok ini, seronok. Saya suka tengok benda ni. Okey, tengok lagi sekali. Doktor tak nampak doktor. Oh, tak ada ya? Tak muncul. Okey, tak muncul tak apa. Oh, you all tak dapat music dengar? Music dengar tapi tak nampak videonya. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, gambar ini tak apa, nanti kalau ada nanti saya share. Ya, mungkin like ni kot, dia tak masuk kot. Okey, gambar ni sebenarnya menunjukkan bahawa burung juga stres. Agaknya. Okey, kita tengok masa dalam PKP dulu kan, kita kata banyak binatang-binatang keluar, ya. Okey, dia pun seronok lah, jalan clear dan sebagainya. Ni TikTok ni saya nak tunjuk burung. Ya, bukan setakat kita je stres, sometimes binatang juga. Ya, okey, alright. Kita pergilah kepada krisis. Bila kita tengok keadaan-keadaan ini, saya nak jelaskan sikitlah. Semua apa yang berlaku dan saya fokuskan kepada pandemik COVID-19 ini, ya, certain orang melihatnya sebagai satu kejadian ataupun yang menyebabkan stres yang boleh menyebabkan krisis dalam hidup, ya. Tetapi setengah orang dia melihatnya, jadi kita tengok respons bahawa okay, that is okay, saya boleh terima, this is hikmah, saya think with the positive way, with the rational way dan dihadapi keadaan ini. Ya, so kita nak tahu what is crisis. Nanti kita buka juga soalan ya kalau you all nak tanya. Okay, krisis dekat sini berlaku apabila diri kita jadi tak stabil secara psikologi. Okay, dan di sini kita fokus berpunca daripada mana? Perkara luar jangkaan. Dan dalam konteks ini perkara luar jangkaan adalah pandemik COVID-19. Siapa jangka bahawa tiba-tiba virus ini akan datang dalam hidup kita? Akan datang di Malaysia dan di seluruh negara. Siapa jangka bahawa tahun lepas kita tak dapat pergi mengerjakan haji? So, Fras tahu, Fras. Ya, saya pun register untuk pergi umrah sebenarnya tahun lepas. Dah bayar deposit semua. Tetapi perkara luar jangkaan ini menyebabkan kita tak boleh. Bukan setakat pergi ke menunaikan haji, umrah tak boleh, luar negara tak boleh. Bukan setakat luar negara, nak rentas negeri pun tak boleh. Jadi perkara-perkara macam ni, perkara yang luar jangkaan yang kita pun tak jangka. Ya, COVID ini akan datang, ya. Virus yang sangat kecil ini akan datang dalam hidup kita, dalam masyarakat kita. Ataupun keadaan berbahaya. Ya, boleh dikata bahaya juga lah. Ya, kata kalau tengok dari segi statistik kematian semalam 126 yang tertinggi ya setakat ini, kita boleh katakan sebagai satu keadaan yang berbahaya. Kalau kita tengok hospital-hospital di Malaysia, you tengok majalah 3 macam mana kan pengurusan jenazah dan sebagainya. Tengok sedih tengok keadaan macam ni. Ya, dan satu fasa perubahan yang sangat sukar. Sangat sukar.
sangat suka untuk sebahagian orang tetapi mungkin tidak suka pada sebahagian yang lain. Ya, that is very subjective. Suka dekat sini kenapa? Dulu boleh pergi kerja. Sekarang ni tak boleh masuk office. Kalau boleh masuk office 10%. Berapa orang kat sini ya yang dia rasa tak selesa bekerja kat rumah. Dia mesti nak pergi office. Tapi sebahagian rasa macam okey, boleh ya. Boleh bekerja. Saya okey, alhamdulillah saya suka bekerja kat rumah. Sebab saya dapat jimatkan masa jam. Itu saya punya konsep dia. Okey, saya dapat elakkan jam. Jadi saya boleh produktif di rumah. Tetapi sebahagian orang dia tak selesa bekerja dekat rumah dan ini menyebabkan satu keadaan yang krisis kepada dia. Ya. Dan menyebabkan keadaan disequilibrium. Disequilibrium dekat sini macam tidak stabil lah. Tak stabil keadaan hidup dia. Rasa terganggu dan bercelaru. Dan bila keadaan ini berlaku, ini kita katakan bahawa kita mengalami krisis. Ya, krisis ni tak berlaku lama. Dia dalam temporary dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya, tetapi krisis ini perlu ditangani dalam hidup kita. Ya, sebab selalunya individu yang mengalami krisis ini dia akan hilang kawalan. You akan hilang kawalan tau. Sebelum ini you boleh control you nak pergi ke office. Sekarang ni you tak boleh control. You boleh control dalam meeting, boleh tengoklah dalam meeting macam mana kan. Tapi sekarang ni dalam meeting semua orang tak nampak muka. Ada yang just on saja video, betul lah. Bukan katakan, bukan saja meeting saja dalam kelas sebagai seorang pensyarah pun. Saya minta semua pelajar saya buka on video ya, saya nak bagi lecture. Tapi ada yang on video tak ada muka, panggil-panggil nama, tak ada nama, tak keluar. Buat apa ni? Masak lunch untuk anak, okey? Jadi kita hilang kawalan. Dan certain orang bila keadaan ini dia rasa macam kita dah hilang kuasa peribadi kita untuk kontrol meeting, untuk kontrol kelas. Dari segi keselamatan pun ya setengah orang sangat risau nak keluar dan sebagainya. Dan keadaan ini menyebabkan kita rasa terganggu dan bercelaru. Kita gagal berfungsi secara normal ya dan meningkatkan stres. Dulu kita tak pakai face mask kan. Sekarang ni kena pakai face mask. Dan sekarang ni digalakkan memakai 2 layer face mask. 2 pula tu. Mula-mula memang rimah. Ya? Rasa macam tak selesa. Dan kita cuba normalize sekarang ni. Bukan setakat satu face mask. Kena ada double face mask untuk rasa selamat. Dan sekarang ni ada pula face shield. Pakai pula face shield. Okey, jadi ini yang kita cuba normalize dalam kehidupan kita untuk sesuaikan dalam keadaan krisis inilah, dalam krisis pandemik COVID-19. Ya, dan kalau seseorang itu mengalami krisis, dia tidak dapat dipulihkan melalui strategi atau cara biasa. Kalau dulu kita ada isu, ada masalah, contohnya kita boleh hadapi benda ini. Tetapi kalau kita mengalami krisis, strategi ataupun how we cope kita tak dapat gunakan dengan cara biasa. Ya. Dan kita nak tengok siapa ya, bukan semua orang mengalami krisis. Itu kena ya. Krisis dia punya kita kata very subjektif. Kalau kita tengok definition dia pun, bila kita berada dalam keadaan disequilibrium, disorientation, disruption, ya, intensity dia berbeza untuk setiap orang. Ya. Dan siapa yang mudah kena kepada krisis ini adalah orang yang ada masalah dalam hubungan interpersonal. Susah dia nak ada hubungan interpersonal kat sini. Interpersonal maksud dia ada hubungan dua hala lah. Maksudnya ada dua atau lebih komunikasi. Ya, orang yang lebih suka pendam, tak withdraw, orang itu lebih mudah mengalami krisis. Okey, orang yang ada sejarah gangguan mental. Kalau ada pengalaman ya, ada sejarah gangguan mental dekat sini, kita sendiri kita tahu bahawa keluarga kita pun ada sejarah gangguan mental, kita pun pernah ada sejarah gangguan mental, kita pernah jumpa psikiatris makan ubat depression, anti depression, kita pernah makan sebagainya lah ya. Saya bukan orang medical, jadi saya boleh sebut sikit-sikit je lah, anti depression ke Prozac ke ya. Kita pernah makan ubat-ubat macam ni. Orang macam ini yang mengalami sejarah gangguan mental, kita perlu sedar bahawa tendensi untuk kita mengalami krisis itu lebih mudah berbanding dengan orang yang tak ada sejarah gangguan mental. Okey, orang yang selalu tertekan,
Dia selalu je tertekan. Sikit-sikit stres, sikit-sikit stres. Budak-budak sekarang ni suka kata stres lah PDPR, stres inilah, stres ni. Okey, selalu tertekan. Stres ni tak tahulah betul-betul stres ke ataupun just bermain dekat bibir. Itu pun kena tengok juga. Okey, selalu tertekan. Orang yang kurang sokongan sosial. Kurang sokongan sosial. Sokongan sosial ini antara satu daripada intervensi yang very good dalam crisis intervention. Kita hidup ni mesti ada sokongan. Ya, sokongan ini tidak semestinya kita jumpa kaunselor. Ya, sometimes sokongan yang baik untuk kita adalah ahli keluarga kita. Tapi setengah orang bukan sokongan dia ahli keluarga. Dia punya peers ataupun kawan rapat ataupun colleague dia dekat tempat kerja. Kita perlu sokongan sosial. Ya, just share ya untuk dapatkan support itu daripada kawan supaya dia boleh reduce intensity krisis yang kita alami. Okey, pernah mengalami krisis yang belum diselesaikan? Doktor, terlepas kejap, mungkin ada gangguan lain. Biasa, nampak normal dan datang lagi krisis dalam hidup ni, ya, dia akan macam mudah untuk dapat krisis semula. Okey, impulsif. Impulsif ini macam mana? Impulsif ni setengah orang suka ikut desakan hati. Ya, dan orang kata kadang-kadang ikut je. Nak stres, nak tunggu orang, dia ikut je. Ya, ada impulsif, very impulsif. Ya, baru-baru ni saya ada baca satu kajian PhD seorang pelajar di UKM. Ya, dia buat interesting research di mana dia kaji tentang impulsif, ya, dengan tendensi untuk membunuh diri dalam kalangan remaja. Ya, very good thesis. Saya baca, saya ingat nama dia apa pelajar ni, saya dah lupa dah, dari UKM. Jadi dia tengok bahawa impulsif ni, bila kita tengok depress dan sebagainya, kita dapati bahawa orang perempuan lebih ramai yang depress compare to yang lelaki. Tetapi menarik juga, kaum lelaki lebih ramai yang bunuh diri berbandingkan perempuan. Ya, orang perempuan ni dia depress, tetapi kita ni dapatkan bantuan. Orang lelaki dia kadang tak tunjukkan simptom depress pun, tetapi mereka antaranya yang kategori mengambil tindakan untuk membunuh diri. Ya, so impulsif, ikut desakan hati. Dia rasa okey nak buat. Okey, jalan-jalan rasa macam tekad nak terjun Jabatan Pulau Pinang, Okey, impulsif. Personality yang explosive ni yang mudah marah, yang baran, ya. Orang-orang macam ni mudah terdedah kepada krisis. Dan yang pentingnya menggunakan daya tindak tidak berkesan, coping mechanism, coping style yang digunakan untuk kita hadapi krisis ini tidak berkesan lah, ya, yang menyebabkan kepada krisis berlaku. Doktor boleh interrupt tak doktor? Boleh. Okey, ni Dr. Syamsul Azura. Future insya-Allah. Amin doktor. Doktor, apa ni yang lelaki tadi tu kadang-kadang saya bagi view saya nampak orang lelaki dia tak sedar yang dia bersifat impulsif macam tu. Ya. Macam mana nak bagi depa tahu depa tu macam tu doktor? Okey, kenapa orang lelaki? Okey, Syamsul Azura sebagai seorang lelaki. Okey. Alright, kita nak tanya jugalah kan ni dari perspektif seorang lelaki ni ya. Okey, perspektif seorang lelaki. Kenapa orang lelaki dia tidak sedar bahawa dia sedang mengalami mungkin kita kata depress ke, stres ke, dia tidak sedar ke ataupun buat tak sedar ke ataupun tak tahu ke macam mana? Okey, dari konteks you lah sebagai seorang lelaki. Macam ni doktor, saya mungkin sebab saya mungkin memang duduk dalam bidang psikologi kaunseling dan kita memahami bahawa peluahan masalah ke apa yang kita hadapi itu satu cara untuk kita settle apa-apa yang problem kita lah doktor. Yeah. Tapi bagi setengah yang bukan dalam bidang ni lelaki lah, saya teringat nampak macam mereka nampak kalau cerita kat orang masalah tu mereka nampak lekeh. Bahasa utara ni lekeh lah. Nampak tak steady lah benda macam tu pun nak cerita.
Walhal dia bertimpa-timpa nanti. Saya nak, sebab banyak kes yang saya saya pun kaunselor untuk pengetahuan semua. Jadi saya duk tengok lelaki ni dia malu nak jumpa kaunselor tu pun malu. Ya. Yang tu lah doktor tu, nak bagi kesedaran tu susah juga doktor, nak bagi kesedaran kat orang lelaki ni. Macam tu doktor. Yang tu doktor. Okey, terima kasih Syamsul. Ya. Sebab Syamsul pun dalam bidang psikologi, fahamlah ya. Okey, untuk partisipan yang ada dekat sini mungkin dalam bidang psikologi mungkin dia faham sikit, tapi yang tidak ada dalam background ya, inilah realiti dia. Kalau ikut teori pun memang kan ada orang lelaki ni dia akan menggunakan masculine style untuk hadapi benda ini. Betul tak? Masculine. Kalau you as a masculine, orang lelaki kalau dia akan menggunakan, dan teori pun dia kata kalau digunakan as masculine, dia tak akan menangis. Tak akan menangis. Sebab kalau you menangis, you tak masculine lah. Dan kita tahu mereka ada ego juga. Semua orang ada ego. Even perempuan pun ada ego. Tetapi ikut teori, kalau katakan you menggunakan masculine style ni, benda ini akan jadi sebagai satu yang kita pendam. Tapi macam saya cakap tadilah, yang ada partisipan kat sini, tidak semestinya kita perlu jumpa kaunselor. Kalau you rasa segan nak jumpa kaunselor sebab ada satu stigma, memang ada stigma ya. Atika dekat universiti you pun ada macam tu juga ke? Saya rasa semua, bukan setakat dekat universiti, di sekolah juga, dekat pejabat dan sebagainya. Kalau jumpa kaunselor, mereka kata orang itu ada masalah. Okey. Tapi jumpa psikiatris tak apa. Okey, kaunselor ini bukan psikiatris. Ini yang kita nak kena betulkan. Kita ini hanya membantu, okey, kita facilitate untuk dari segi peluahan, penerokaan, dan kita cuba bantu how to cope dengan cara yang profesional. That's why kita ada lembaga kaunselor Malaysia. Okey, satu lembaga yang kita kawal pergerakan kaunselor ini supaya bagi servis yang profesional dan beretika. Ya. Jadi macam soalan kepada Syamsul, memang saya akui memang sukar. Tapi dengan cara inilah, dengan cara webinar dan sebagainya, kita beritahu bahawa we as a counselor, kita bukanlah psychiatrist. Kita tak diagnose you kata you gila. No. Kita tak diagnose you kata you ada schizophrenia, you ada paranoid. Tak. Tetapi orang yang berjumpa kaunselor adalah sebenarnya orang yang normal. Betul tak? Okay. Kita bantu individu yang stuck. Okay, kita kata stuck. Saya pun stuck dalam hidup saya. Ya, kita pun semua dalam hidup kita mengalami keadaan di mana sebab kita ini bukanlah 100% perfect. Kita pun ada isu, kita pun ada krisis. Tetapi bila kita mencari bantuan, kalau kita tak dapat cope lah, tak dapat bantu dengan diri sendiri, kita cari bantuan. Dan bantuan ni cari bantuan yang tepat, yang betul. Kalau bukan kaunselor pun mungkin kawan yang boleh membantu kita dengan cara yang baik lah. Jangan cari kawan yang pergi bantu kita bawa ke tempat lain pula. Ya, jadi dekat sini partisipan kat sini ni memang macam Syamsul Azura, Dr. Syamsul Azura ni kata tadi, memang orang lelaki ni ada isu situ. That's why dia menggunakan impulsif. Okey, bila dah tak tahan sangat, terjun jabatan. Bila tak tahan sangat, buat benda ni. Dia akan buat sesuatu yang mengikut hati. Tetapi sebab dah lama dia simpan. Dan kita ingat kalau dah lama simpan, dia pendam, lama-lama dia meletup juga kan. Gunung berapi pun boleh meletup. Air kita isi dalam gelas pun lama-lama boleh melimpah kalau kita isi penuh-penuh. So sometimes kita kena keluarkan. Luahkan. Dan ada orang kata saya tak mau luahkan pada siapa-siapa pun sebab saya tak nak orang tahu masalah saya. Luahkanlah dalam diary. Rasa lega juga tau. You cuba. Luahkan sikit dalam diary. Luahkan dengan cara bercakap je dekat cermin. Saya pun kadang-kadang cakap kat cermin seorang-seorang. Ya, kalau saya tak boleh nak cerita pada orang. Ya. Kita gunakan cara, dan kalau kita tak tahu, cuba dapatkan bantuan. That is a support. Support itu yang penting. Ya, okey. Hopefully dapat menjawab sikit soalan. Okey, jadi kat sini ni partisipan dah ada yang kat sini ni lah, saya beritahu kami ni kaunselor atau bukan kita bagi solution untuk you all. Ya, kita cuma bantu supaya nak wujudkan kesejahteraan mental kita.
Ya, kita semua berada dalam sejahtera mental. Okey, kesan krisis. Macam mana krisis ini bila berlaku pada kita, kesan dia bergantung pada apa? Dua perkara ini kesan dia bergantung. Pertama adalah persepsi. Kalau you perceive benda itu sebagai sesuatu yang teruk, so dia akan alami perkara yang sakit lah. Ya, tapi kalau you perceive itu sebagai satu hikmah, ada tadi daripada questionnaire dan Google Form itu, jawapan dia ada kata, okay, terima, okay. Ya, kalau kita melihat itu sebagai satu hikmah. Okay, Allah turunkan pandemik COVID-19 ini sebagai pengajaran untuk kita menjadi lebih baik. So, persepsi ini berbeza kesannya kepada orang yang melihat bahawa pandemik ini sesuatu yang sebagai kata apa, punishment. Berbeza tu. Persepsi yang berbeza akan menentukan intensiti krisis, ya. Dan juga kebolehan problem solving, kita cari bantuan. Berbeza dengan kita cope dengan avoidance. Kalau you ada isu, ada masalah, you cope dengan tidur sepanjang hari, ya. Lain kan? That is temporary. That is temporary. Temporary maksudnya dalam tempoh tertentu dia berkesan lah. Katalah you ada isu, you tidur, kemudian dia boleh temporary you tidur, okay, kemudian bangun settle. Okay. Doktor, ada gangguan lain sekejap ya. Doktor Syafrin. Doktor putih-putih ya Doktor Ana, dia stop lah. Mungkin ada gangguan lain sekejap. Nanti kita mungkin doktor akan get back dengan kita nanti. Wah, doktor dah keluar lah. Ada doktor masih ada. Okey, doktor ada. Okay. Doktor masih ada. Doktor unmute doktor. Doktor punya tak? Okey. Problem ya. Tadi dia berhenti sat. Dia berhenti sekejap. Dia kata banyak sangat cakap. Okey, sekarang ni okey balik ya. Okey doktor. Clear. Sekarang okey balik ya. Jadi balik doktor. Okey balik ke sekarang ni? Okey. Cuma tadi terputus sekejap. Dia terpause. Sekarang ni okey doktor. Hai. Doktor dengar suara saya? Ya, okey tak? Line okey tak? Okey. Setakat ni okey. Cuma tadi terpause sekejap. Sebab saya ditulis kat sini internet unstable. Itulah cabaran. Okay, kita sambung balik. Ini kesan krisis. Saya rasa kita pun dah bincang tadi banyak juga tentang kesan-kesan krisis, sebab krisis ni akan bagi kesan kepada pemikiran kita, di mana kita boleh berfikir secara ialah bila keadaan krisis kita cuba berfikir secara tidak rasional, kita distort, magnify sesuatu isu itu, ya, ataupun maybe minimize the issue. Emosi kita dalam keadaan keliru, takut, tak stabil, sedih, tingkah laku kita pun terganggu, dan fisiologi itu yang tadilah psikosomatik tadi, ya. Ada slide nak share tadi, terbenti. Ini reaksi dia, saya pergi lebih detail. So far okey kah sini? Okey dah, cuma tadi doktor share slide, tak ada dah. Okey kah so far? Slide tak nampak doktor. Okey doktor, slide doktor je. Tak keluar pula. Hai, doktor hilang. Inilah cabaran kita buat webinar ni, memang ni cabaran yang kita. Ya. Tak apa doktor, dia tengah cuba sambung tu lah. Okey. Cik Faizal, lama tak nampak. Dia macam ni, mungkin kawasan kami utara ni nak hujan. Kadang-kadang dia bila dia cuaca tak elok dia akan ganggu lah. Itu kami dah rehearsal, jadi memang kita predict benda. Okey doktor. Okey. Ya, teacher. Unmute doktor. Okey dah.
Doktor unmute tu. Okey. Doktor boleh unmute. Tak dengar suara doktor. Tak dengar. Okey, Clear okey. Okay, Okey, okey, doktor Okey. clear. Line. Nak Sorry hujan nah. kot doktor. Tak apa doktor. Panas. Nah. Kami sini nak hujan dengan tani doktor. Okay, kat sini okay, clear. Okey, Inilah okey. isu dia. Okay, so sekarang you dengar tak suara saya? Okay, Suara clear? dengar, suara dengar. Suara Ah, dengar gambar doktor. Slide nampak? Slide tak nampak. Okay. Cuma slide doktor tak ada Slide lagi. tak nampak. Slide tak ada pula. Tak Slide tak. nampak. Yes. Slide tak ada? Doktor nak saya Nampak. bantu doktor? Okay, sekejap ya. Okay, sekejap. Macam mana ya nak buat ini? Dah ada slide? Belum lagi doktor. Doktor kena stop share. Okay, dah nampak dah slide? Belum. Belum doktor. Sharing lah kalau saya Atika nak bantu. Kalau doktor okey, saya cuba buka dari site saya. Nampak tak slide? Tak lagi doktor. Ya? Boleh nampak slide? Belum. Belum doktor. Belum nampak doktor, tak keluar. Boleh nampak tak slide? Belum nampak. Tak ada juga Masih doktor. tak keluar. Okey doktor. Nak saya cuba tak doktor? Saya mungkin internet connection saya okey sikit. Saya cuba Boleh. share slide doktor kat sini. Doktor? Boleh nampak tak? Tak ada lagi doktor. Ada lagi doktor. Tak ada lagi. Oh, sekejap ya. Macam mana ya? Sebab internet dia tulisnya unstable. Okay, nak Atika bantu. Saya bantu doktor sekejap. Ya, you try share tengok ni Atika. Sebab saya rasa line saya tak clear. Unstable ni. Sekejap doktor. Share screen. Okey, boleh nampak tak saya share sekarang? Okay, boleh. Boleh. nampak. Saya pergi Boleh balik. ya? Okey, kita pergi Doktor seterusnya. berhenti tadi. Suara saya boleh ni clear tak? Ya doktor. Jelas doktor. Clear. Cuma masalah nak share screen ya. Ya. Okey, tak apa. Okey, kita tengok balik kesan krisis. Ini kesan. Okey, seterusnya. Okey, kita seterusnya pada slide berikut. Okey, ini antara dia lah ya. Ini antara dia. Atika, kita sampai pukul berapa Atika? 11 ke? Ya doktor. Kita sampai pukul 11 pagi. Okey, saya laju sikit. Okey, kita laju sikit. Okey, ini antara kesan-kesan apabila kita mengalami krisis. Saya rasa tadi pun kita dah bincangkan dalam soal sidik dalam Google Form. Ini antara dia. You tengok kat sini. Setengah orang dia ada insomnia, dia ada flashback, fobia. Ada juga yang marahkan Tuhan sebab dia kata kenapa turunkan COVID ini. Okey, seterusnya. Doktor, saya pula ada masalah teknikal. Kejap doktor. Okey, alright, okey boleh. Okey, boleh nampak. Dan intensity krisis, macam mana kita nak taksirkan menaksir krisis ini? Kita nak tengok intensity. Ini kita untuk sama ada diri kita ataupun orang lain. Kita nak tengok intensity krisis kita macam mana? Kekuatan kita macam mana? Sebab intensity krisis yang berbeza, dia akan hasilkan kesan yang berbeza. So you have to check dia punya intensity krisis. Okay, mobility kita macam mana? Kita ni seorang yang fleksibel dalam coping. Sometimes memang dalam keadaan krisis, kita perlu fleksibel. Ya, sebab kita ni ada tendensi untuk perfectionist. Saya cakap ni, saya ingatkan diri saya juga. Ya, so sometimes dalam keadaan krisis, kita kena be flexible. Fleksibel. Ya, macam inilah sekarang ni. Kita nak buat webinar. Kalau boleh kita nak 100% small. Tetapi dalam keadaan krisis kadang-kadang ini berlaku. Okay. Kadang berlaku. Tetapi kita cuba hadapi benda ini. Okay, alternatively macam mana?
alternatif ni kena buat macam ni, kena buat macam ni. Macam mana defense, daya tindak coping kita nak buat. Saya perlukan sokongan daripada Atikah untuk share the screen sebab line saya tak elok. So benda-benda ini kita perlu ada. Dan bila mengalami pandemik COVID-19 ini yang menyebabkan keadaan kita orang kata susah, ya, kerja dah tak ada sekarang ni. Apa juga yang kita tengok dah berubah sekarang ni daripada dia meniaga sebelum ni di kedai, dia tukar kepada sini perniagaan dia lebih maju, contohnya lebih berjaya. Tetapi kita tak tahu kat mana support itu, kat mana sumber itu. Dan inilah yang kita perlu dapatkan bantuan. Ya, kita nak kena cari alternatif kepada apa yang berlaku pada kita itu, nak cari alternatif dia untuk kita bantu. Okey, dan kita nak tengok juga ini, kita kena tengok tahap risiko kematian. Ini penting. Bila kita tengoklah pada diri kita ataupun pada orang keliling kita, bila seseorang itu berada dalam keadaan, dia nampak ada simptom-simptom dia kat sini. Kesan-kesan krisis yang dia tunjukkan. Kita nak check, ada tak tahap risiko kematian kepada diri dia ataupun orang lain. Ya, jadi nak tengok sama ada dia ada tak suicide ideation. Jadi perkara-perkara macam ni, kita kena check supaya kita jelas intensity krisis itu. Ya, intensity crisis itu supaya bila kita tahu intensity crisis, dia punya intervention itu lebih sesuai mengikut intensity. Intensity ni kita kata keterukan lah. Ya, kalau krisis yang kita alami itu sangat teruk, kita tak boleh nak cope. Dia ada cara pendekatan dia, approach dia macam mana. Ya, kalau keterukan krisis itu secara moderate, dia punya pendekatan dia lebih kepada collaboration. Apa katakan ringan saja, Barima, approach dia pun berbeza. Jadi approach kita akan bergantung kepada intensity crisis. Dan macam mana kita nak assess intensity crisis ini, kalau you pergi jumpa profesional, contohnya you pergi cari support system, mereka akan assess sama ada menggunakan interview ataupun kita boleh tanya soalan, ya, interview soalan, ya. Kita gunakan Google Form ini pun secara tak langsung sebenarnya saya mengassess. Okey, tadi kita gunakan Google Form ini secara tak langsung, kita juga assess intensity. Adakah partisipan ni ada hadapi stres atau tak? Macam mana dari segi pengetahuan mereka untuk dapatkan bantuan kalau ada kes-kes isu-isu atau masalah? Apa emosi mereka alami? That is one of the cara lah, ya. Ada gangguan tadi. Ada dengar suara lah. Minta mute kan ya. Okey, tak apa, doktor boleh sambung. Ada dengar suara. Okey, jadi tahap risiko kematian itu kita kena check juga. Ya, kita kena check. Okey, untuk diri dan orang lain. Okey, so intensity krisis. Okey, seterusnya Atikah. Okey. Okey. Ini saya inilah. So krisis ini kalau kita boleh katakan dia bahawa satu yang menyebabkan kita bagi reaksi secara subjektif, because setiap orang yang alami, kata kita lah dalam pandemik ini, kita punya reaksi very subjektif. Ada yang melihatnya, persepsikannya sebagai sesuatu yang dahsyat atau teruk. Setengah orang melihatnya sebagai satu hikmah. Satu melihatnya sebagai ini adalah natural disaster. Okey, contohnya krisis yang kita perlu alami seluruh dunia. Dan krisis ini, cara kita perceive, macam saya kata tadi dua elemen itu, how we perceive sesuatu krisis itu and how we cope with that crisis akan menyebabkan kepada dua perkara ini. Satu, kalau you perceive dengan cara rasional dan diterima dengan coping yang betul, dia akan jadikan as a personal growth. Personal growth. Kita akan jadi semakin kuat. Kita akan jadi semakin kuat. Betul tak? You gagal dalam sesuatu and then you cari bantuan, support, you usahakan, you solve that issue.
kita akan jadi lebih kuat tau. Dia jadi personal growth untuk kita. Kita akan jadi lebih kuat. Jadi kuat macam mana? Kita tahu dah. Macam dulu kita tak tahu maklumat tentang COVID-19. Kurang maklumat. Tetapi dalam 1 tahun lebih kita dah dapat maklumat daripada social media. Kita dengar, kita baca. Dan kalau kat sini ada academician dan pelajar-pelajar, cuba cari artikel-artikel tentang COVID-19. Ya, bila saya baca tentang COVID-19 ini, kajian dah dibuat. China dah buat kajian, negara ini dah buat kajian, banyak negara dah buat kajian. Kita cuba dapat maklumat, kita baca tentang vaksin ya dengan sumber yang sahih ya, yang reliable ya. Okey, kita dapatkan maklumat dan benda ini menjadikan personal growth tau untuk kita. Kita jadi macam lebih banyak maklumat, personal growth kita jadi lebih kuat. Dan kita nak buat action sesuatu tindakan itu, kita lebih orang kata apa, lebih matang lah, lebih matang. Tetapi kalau krisis yang dipersepsikan secara dahsyat atau teruk dan kita pun tidak ada coping mechanism yang tepat, yang betul, dia akan menyebabkan kepada dangerous and life threatening. Bahaya untuk kita. Dan dangerous and life threatening inilah yang kita perlu kena pasti, itu tadi saya kata tu, the intensity. Kalau intensity dia sangat teruk, dia akan menyebabkan life threatening. Dan yang paling menakutkan life threatening ni, kalau you tengok statistiknya, ada kajian di mana ya, yang dibuat menunjukkan bahawa bila ada krisis life threatening ni, berapa bilangan orang yang telah membunuh diri. Tengok statistik ada kan. Ya, saya tak ingat serata berapa orang yang sejak statistik mereka buat sehingga Oktober 2020 orang yang telah membunuh diri. Because of the crisis. Krisis kat sini macam-macam lah. Sama ada because of dia ada COVID. Dia ada COVID, dia tak boleh tahan. Dia tak boleh terima bahawa dia ada COVID. Dia ada suicidation. Dia cuba attempt suicide sebab dia kata daripada saya sakit menderita because of this COVID, baik saya mati dengan cara yang cepat. So life threatening, dangerous. Ya, sebab apa? Krisis yang dialami itu dipersepsikan secara irrational, tidak realistik dan tidak ada coping mechanism yang bertepat. Ya, tetapi kalau you ada krisis dalam hidup you dan you berusaha dengan bantuan, dengan support system yang baik, kita akan jadi personal growth tau. Kita akan jadi semakin kuat. So next time kalau perkara ini berlaku lagi, okay, macam ni lah cara dia nak buat. Okay, you dah ada satu cara tau. Okay, kalau macam ni, okay, saya tahu macam ni. Okay, pergi ke sini lah. Saya dah tahu dah. Okay, kalau berlaku macam ni, okay, ini cara dia nak buat macam ni lah. So dia akan jadi personal growth. Lama-lama dia akan jadi normal kepada kita dan kita dapat cope itu. Ya, dulu PKP 1 sangat takut, betul tak? Setiap kali keluar pergi shopping, pergi Maidin ke Tesco ke mana nak beli barang, ya, balik mesti nak mandi, balik pasti nak mandi. Ya, sekarang ni pun PKP juga. Tapi you tengok gambar kan berapa ramai orang yang beratur berebut nak masuk kan. Jadi adakah ini satu personal growth? Okay. Ataupun you dah mangli ke? Okay. Jadi mungkin juga persepsi dia telah berubah. Persepsi PKP 1 dengan PKP 2, 3 ini, dia punya perception dia dah berubah. Coping mechanism dia pun dah berubah. So kita perlu dapatkan support. Kita nak tengok adakah krisis apa yang kita alami ini membawa kepada personal growth kita ataupun dangerous and life threatening. Okay, seterusnya. Okay, banyak saya pergi tentang krisis, sikit saja tentang kesihatan mental. Sebab secara tak langsung, kalau you boleh perceive dengan cara yang rational, realistik, you boleh cope dengan cara yang baik, sebenarnya kita akan sejahtera mental. Ya, semua orang ada alami isu masalah dalam hidup. Tetapi how we cope? Tak salah menangis tau. Tak salah menangis untuk sesuatu. Ya, tak salah menangis. Tetapi kalau menangis yang keterlaluan selama berbulan-bulan sampai mengganggu kerja, that is the problem. Ya, okay.
dalam kes COVID-19 ni, berapa orang yang telah kehilangan orang yang tersayang. Ya, kita hilang orang yang tersayang. Kalau kita tengok angka kematian itu, you boleh tengoklah macam semalam 126, total semua dah berapa ribu yang meninggal. Berapa ramai daripada kita dekat sini yang telah hilang orang yang tersayang. Dan kehilangan orang yang tersayang ni kita tak jangka tau. Sebab dia pergi sekejap saja. Pergi sekejap hospital, tiba-tiba dah tak balik. Dan dah tak ada. Selepas itu tak ada. Dan sangat sedih bila kita tak dapat pun nak mandikan jenazah orang yang kita sayang tu. Ya, even nak ke bumi pun kita tak boleh nak pergi ke bumi kan. Dan benda ini menjadi satu unfinished. Dan benda ini alami untuk certain orang, dia akan alami dia sebagai satu krisis tau. Krisis sebab dia tidak mendapat jawapan, dia tidak dapat, orang kata apa? Kita kata tergantung lah. Tak dapat nak jumpa untuk kali terakhir. Ya, dan tak salah kita menangis, ya, sebab that is normal. Itulah krisis. You hadapi sesuatu event itu, kejadian yang kita rasa kita tak sukalah, ya. Kita kata macam tu, yang di luar jangkaan kita, yang menyebabkan kita rasa sedih, risau dan sebagainya. Tak salah, ya, tak salah untuk kita rasa sedih, untuk kita menangis, untuk kita keliru, tetapi dalam tempoh yang tertentu. Jangan sampailah lebih 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tak boleh makan. Dan perlukan bantuan. Itu perlukan bantuan. Tetapi dalam tempoh, kalau you tanya saya berapa bulan ni nak kena menangis ni sampai lega, susah. Bergantung kepada orang. Ya, saya cakap ni pengalaman saya. Saya kehilangan bapa saya dalam ini masuk ya, belum sampai lagi lah kot, belum sampai 2 bulan ya, sebulan lebih. Dalam tempoh minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga memang menangis. That is normal. Kalau you tak menangis, you tak normal. Okay. Kalau you tak menangis, you tak normal. Sama ada you pendam ke ataupun buat maskulin macam Dr. Syams Azura kata tu, buat maskulin kuat, tak mau menangis ni, tak mau menangis. Ya, tetapi dalam hati tak tahu Allah Akbar nak cakap. Ya, kita akan menangis. Saya rasa saya menangis dekat sebulan juga. Bukanlah tiap-tiap hari. Bila kita rindu. Dan saya cari support. My family is my support. Ya, support system yang sangat bagus. That's why saya kata kita perlu ada hubungan interpersonal, support system itu. Ya, saya perlu support daripada family. Saya tanya maklumat daripada kawan-kawan. Okey, saya tanya maklumat daripada kawan saya yang mengajar grief. Okey, macam mana orang yang grief ni, macam mana? Okey, apa fasa-fasa dalam grief? Saya dapatkan maklumat. Inilah cara yang kita perlu buat. Kita dapatkan maklumat yang sahih, yang tepat. So bila kita baca, kita tahu bahawa that is normal untuk rasa sedih. Tetapi tidak normal juga kalau langsung tak ada rasa sedih. Mungkin dia repress. Tetapi sampai berapa lama untuk rasa sedih? Adakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? That is very subjective. Tetapi yang penting tadi, kan kita memahami diri kita. Kita tahu diri kita berapa lama kita perlu sedih. Ya, sekali-sekala sekarang ni dah tak kerap macam dulu dah. Ni saya share diri saya. Bukan kita tak ingat tau. Kita masih ingat, kita masih rindu. Tetapi kita dah ada satu coping mechanism. Jadi saya kata, how we perceive. Kita dapat maklumat how we perceive. Dulu saya perceive cara lain. That's why menyebabkan saya rasa sedih. Sekarang ni saya perceive dengan cara lain. Saya melihat bahawa ini mungkin satu yang terbaik. Okay. Cara perception saya itu lebih rasional. So saya gunakan coping mechanism yang lebih baik. Dia punya isu emosi itu kurang sikit. Dan kita rindu sedekah Al-Fatihah. Itu rasa lega. Dan even saya just nak share dengan all the participant lah. Ya, pagi tadi saya niat bahawa kalau saya boleh share ilmu ini kepada semua participant dekat sini, dan ilmu yang saya share ini dapat pahala untuk saya juga sedekahkan pahala ini kepada arwah bapa saya. Amin. Jadi kan benda-benda macam ni, that is our self-talk. Our self-talk yang menyebabkan saya rasa, okay, that is very good. Kalau saya boleh share dan
sedekahkan pahala ini untuk arwah bapa saya. Dan ini menyebabkan saya rasa lebih tenang. Ini yang menyebabkan berlakunya bila apa-apa juga berlaku dalam hidup kita as a crisis, macam mana kita nak sejahterakan mental kita kalau ikut dari segi konsepnya krisis ini berlaku because of our perception. Dua elemen itu pentinglah. Ada elemen lain juga tapi saya ambil dua elemen penting. How we perceive and how we cope yang akan membantu kita untuk kita reduce the intensity. Bila kita dapat reduce the intensity, kesan krisis juga akan reduce. Ya? Okey, ni. Okey, seterusnya Atika. Okey, ini maksud dia lah. Kalau kita ada boleh cope, sama jugalah kan. Ability untuk we can cope, okay, we can work productively, dan kita boleh contribute our community. That is kita mengalami ada well-being lah. Well-being yang bagus lah. So ini antaranya lah maksud dia. Okay, seterusnya. Okay, ini saya rasa kita tak ada masa, tak perlu tengoklah sekali lagi kot dapatan tadi, ya, tapi lebih kuranglah macam tu kan kita tengok tadi. Ini keadaan yang paling mudah anda tekan. Ini saya ambil dekat mana. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan isu seseorang itu tidak sejahtera mental. Diri kita sendiri juga, benda ini banyaklah yang tadi yang saya kupaskan ya, dalam krisis. Faktor hidup kita dan juga faktor persekitaran kita. Ini antaranya. Okey, seterusnya. Boleh tak? Panduan. Okey, seterusnya. Okey, saya just nak share sikitlah dengan you. Kalau katakan di sini ramai yang from psychology, from counselling, social worker ataupun helpers, maybe you pernah dengar tentang definition, you pernah dengar tentang intervensi krisis. Ya? Okey. Intervensi krisis ni adalah satu method short term, immediate help to individual who experience crisis. So as a helpers, kita ada satu intervention krisis. Saya nampak nama Dharma pun ada kat sini. Dharma ni pun salah seorang pelajar saya yang sangat aktif dekat hospital. Kat hospital mana sekarang ni ya? Hospital di Kelantan kalau tak silap saya. Dharma dia gunakan psychological first aid. One of the intervensi krisis ya untuk menangani krisis. Kita boleh guna psychological first aid. Ya, banyak kursus-kursus tentang psychological first aid. Okey, kalau yang helpers dekat sini, kalau biasa dengar ada beberapa model tentang intervensi krisis. So kalau you all jumpa counselors, social worker ataupun helpers, kita akan gunakan satu methods yang kita ada model di dalam dia, a very short term, immediate. Inilah methods ini yang kita gunakan untuk bantu you all. Ya, dan goalsnya senang saja, to increase client functioning. How to increase? Sebab saya kata tadi, how we can reduce the intensity of crisis by we try to restructure the perception and also kita ajar the effective coping and problem solving. Dua elemen itu. Okey, jadi kalau kata tak maulah, saya tak mau jumpa lah kaunselor-kaunselor kat sini, saya tak nak jumpa helpers. Okey, kalau tak nak jumpa, bantu diri sendiri dulu. Cuba bantu diri sendiri dulu. Macam mana kita nak increase our functioning balik? Kalau sebelum ni dah ada dalam keadaan ni tak boleh, cuba cari the effective coping. Cari problem solving. Kalau tak jumpa, dapatkan tanya orang, dapat maklumat, cari bacaan dan sebagainya. Ini yang saya buat. Ya. Kalau katakan ya, terutama bagi ibu bekerja di rumah kena buat kerja. Bagi contoh mudah coping skill. Terutama bagi ibu yang bekerja di rumah. Betul yang ini, betul sangat. Saya pun sama. Ya. Okey, macam mana nak buat? Kena extra work lah. Ni saya share. Ya. Memang tak sempat nak masak pun kadang. Saya kalau sempat masak, bila saya sebut sempat masak baru saya teringat. Saya cakap tadi, baru cakap kat husband saya. Hari ni dah ada talk, tak sempat nak masak, nak order makanan. Saya terlupa nak order makanan. Ni pukul 11 lah. Okey, tak apa. So, okey, sekejap lagi kita cari coping lain. Macam mana nak dapatkan makanan. Okey,
So be flexible. Yang tanya soalan. Sometimes kita kena very flexible. Kita ni because of our rigid sangat. Sometimes very rigid. Very rigid dalam keadaan memang saya faham dalam keadaan duduk kat rumah ni, sebab saya pun sama juga dengan anak PDPR, dengan nak sediakan makan, sometimes kena be flexible. Kita kena cakap dengan ahli keluarga kita, sometimes we need to be flexible. We need to be flexible. Tak sempat masak hari ni, makan, beli. Okey, tak sempat beli, mari kita fikir cara yang macam mana. Asalkan kita sejahtera, asalkan kita sejahtera, jangan stres. Faham sangat macam mana. Okey, puasa. Dr. Marini kata puasa. Dr. Marini dia bahagian resilient. Okey, macam mana kita nak bounce back balik dengan keadaan yang dengan apa yang kita hadapi. Okey. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan sikit. Okey, seterusnya. Okey, ni just saya nak tunjuk sikit saja. Mungkin untuk inilah panduan saja. Kalau yang social worker, helpers, counselors dan sebagainya, mungkin boleh gunakan model ini untuk bantu klien kita. Di mana kita gunakan model ini, RPSD ni, pertama kita ini kena detail lah. Ni just saya bagi general saja sebab saya tak nak fokus sangat, takut nanti audiens yang bukan bidang nanti pening pula tak faham. Okey, yang pertama untuk kita bantu seseorang itu ataupun kita bantu diri kita, yang penting repo. Kalau kita nak bantu orang lain perlu ada repo lah. Tetapi kalau kita nak bantu diri kita tak perlulah nak repo. Okey, tak perlulah nak repo. Repo ni maksudnya kita wujudkan satu hubungan yang baik. Okey, yang kedua, assessment, penaksiran. P itu is assessment, penaksiran. Nak bantu diri kita, macam saya kata, kita perlu assess. Kita kena assess diri kita. Sekarang ni isu dia, aku duduk kat rumah dengan PDPR, dengan anak kecil, nangis, apa yang boleh dibuat? Kena assess dulu. Assess apa limitation. Doktor ada gangguan sedikit, terpause. 5 pukul 4 dah kena sediakan kot. Breakfast, lunch, dinner semua sekali. Ya, okey. So kita kena, ya? Ada gangguan tadi, doktor cakap terputus. Tu ada gangguan, unstable balik. Okey, dia unstable balik. Okey, so kena assess the intensity tu. Kita tengok strength kita, kita tengok weaknesses kita. Macam mana cara kita cope sedia ada, adakah coping kita sedia ada ini berkesan ke tak berkesan? Kalau tak berkesan, mari kita fikirkan cara nak buat macam mana. Ya, macam mana cara nak buat? Macam kita lah, kadang-kadang kalau kata dulu bukan online ni, kena outstation. Outstation nak tinggal anak ramai, boleh tak kita settle benda itu? Boleh juga kan? Ya, kadang-kadang ada orang yang masak, dia kena outstation 3 hari, dia dah siap masak untuk 3 hari, ya, letak dalam fridge, bekukan. Ni lauk hari pertama, saya ingat kawan saya. Ni lauk hari pertama, dia tulis dekat tepung tu. Hari tu kan, mama balik hari ketiga. Okay. Okay, ada cara yang macam tu. So we have to assess. Ini very simple lah. Kalau kehilangan pekerjaan, okay, dia kata doktor bersenanglah cakap, doktor tak hilang pekerjaan, kami hilang pekerjaan. Okay, kita kena cari, that is support tu, sokongan. Kena cari, ada kes-kes pelajar kita yang jumpa beritahu bahawa keluarga dia kehilangan pekerjaan. Ada financial problem, terpaksa bekerja membantu keluarga. Bila terpaksa bekerja bantu keluarga, kelas dia tak boleh masuk. That's the issue. So benda-benda ini semua kita kena dah taksirkan, the issue dia semua-semua. So what the support yang kita boleh bagi? Di universiti, apa support yang kita boleh bagi? Sebagai kawan-kawan, apa yang boleh kita bagi as a support? So saya kata dalam keadaan krisis, sometimes we have accessible cara untuk resilient menghadapi benda ini. Ya, setengah keadaan, event, kita tak boleh nak tolak. Sebab benda ini datang. Ada yang kita boleh tolak. Ya, ada
event yang kita boleh tolak. Tetapi ada event yang kita tak dapat, tak mampu untuk tolak. You tak nak COVID-19. Siapa nak COVID-19 datang kat Malaysia? Semua orang tak nak. Tapi adakah kita boleh tolak? Tak boleh. Tetapi boleh tak kita kurangkan kes? Boleh. Boleh tak kita reduce supaya COVID-19 ini jadi macam sebelum ini kosong. Kita pernah ada kan kosong kes. Atau 2 kes, 2 kes. Boleh. Tetapi macam mana nak buat? Bagi sokongan kepada ini promosi pula. Bagi sokongan kepada kita bantu. Ya, supaya tidak menambah krisis. Okay. Be flexible, cari coping mechanism yang sesuai untuk kita hadapi benda ini. Okay, the last one is kalau ikut ni, kita coping lah. Bila kita ada support system, how we cope. Coping ini pun berbeza untuk setiap orang. Kalau you tanya saya, krisis ni buat apa? Boleh tak? Kalau kawan saya cope cara ini, saya cope cara ini, boleh tak? Because we are unique. We are unique. Dan kita lebih kenal diri kita. Kita lebih kenal diri kita dan kita tahu macam mana kita nak cope benda itu dengan cara kita. Ya? Alright. Seterusnya. Maaf, ambil masa sikit nah. Atikah nah. Tak apa doktor, kita bagi tak apa, ambil masa sikit. Okey, ni simple. Kita simple saja. Ini kita nak kena hargai dan terima diri kita, sayangi diri kita, buat perubahan yang lebih baik. Sikit perubahan pun dah cukup. Be flexible. Saya bila saya cakap ni sebenarnya saya ingatkan diri saya juga. Student saya pun tahu kot saya ni very sometimes ada rigidness. Okay, saya selalu ingat balik diri saya, be flexible, especially dalam keadaan macam ini. Ya, tetapi kita kena bagi support. Ya, tiba saja tak ada support, susah juga. Susah. So bagi support, bagi alternatif, macam mana nak buat benda ini. Ya, so kita bantu benda ini supaya dia akan ada, bila kita ada coping mechanism itu, ya, sekurang-kurangnya we try to solve the issue. Kalau nak solve issue tidak semestinya 100% ya. You jangan ingat katakan saya nak solve issue 100%, no, kita tak mampu. Tapi kalau kita ada masalah, kita dapat solve 20% pun sudah cukup baik pada hari ini. Esok kita boleh solve sikit 25%. Sikit-sikit kita kata lama-lama jadi bukit. Ya, kalau hari ini rasa sangat distress, ya, dalam keadaan krisis ini sangat rasa dah macam tak mau hidup dah. Tetapi dengan dengar sikit saja perkongsian pada pagi ini dan dapat share sikit, kita dapat reduce maybe 5%. Rasa lega dia. Mungkin sebelum ini nak suicide tak jadilah, bawa ideation dia kot. Okey, esok sikit lagi lama-lama kita akan slowly, ya, kita slowly, sebab kita pun sesuatu tu pun kalau drastik, kalau orang nak kurus, kalau drastik pun sekali kita kena cari solution yang tepat. Okey, alright. Okey, terus makan ubat kurus, terus kurus nanti gemuk balik. Tetapi kalau kita dapat ajar cara makan yang betul, ya, tidur yang cukup, kurangkan stres, itu lebih baik, pelan-pelan, stabil. Okey, step saya belajar daripada kesilapan, praktis bercakap perkara-perkara yang baik. Ini saya sebut lagi support, ya, dapatkan emotional support. Okey, seterusnya Atika. Ini boleh baca lah, ni tak ada apa, just saya ambil je, saya cari dekat internet, saya jumpa ni. Kita kena ada physical self-care, lifestyle kita, mental, emotional self-care, people support, spiritual self-care. Spiritual sangat penting. Ya, sebab dalam keadaan macam ni, hari tu kan mereka buat kita buat bersama-sama baca doa seluruh negara dan sebagainya kan. Spiritual, kita pun berdoa juga, ya, sebab apa-apa yang datang itu kita semua ada pegangan agama masing-masing. Kita percaya bahawa apa yang datang itu adalah daripada Tuhan, bagi beragama Islam daripada Allah, ya. Dan benda-benda ini
kita berdoa baliklah kepada dia di samping kita usaha, ya, samping usaha. Okey, dan seterusnya Atika. Ini doktor. Okay, last one. Okay, secara kesimpulannya kat sini, saya tak nak simpul banyak-banyak dah. Kalau tengok tajuk yang tadi, macam mana kita memahami reaksi kesan krisis. Okay. Dia keluar balik, internet unstable. Okay. Macam mana kita mendepani krisis. Okay, macam mana kita cope, ya. Kita solve the issue supaya krisis yang berlaku dalam hidup kita ini kita boleh perceive dengan cara yang rasional, kita gunakan coping mechanism yang sesuai, dapatkan bantuan dan sebagainya, insya-Allah supaya kita semua berada mental lah, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja. Saya minta ambil masa yang lebih sikit, tapi tak apalah, cover balik tadi ada gangguan kan, unstable connection tadi. Okey, itu saja, saya serahkan balik kepada Puan Nur Atika. Salah silap saya mohon maaf, ya. Terima kasih banyak doktor atas perkongsian yang doktor berikan kepada semua peserta. Doktor, boleh ke kalau kita ambil dalam minit untuk buka peluang jika ada para peserta nak tanya soalan ke, boleh doktor? Dalam minit, okey. Boleh. Nak tanya soalan. Saya buka dalam masa 5 minit ni. Jika ada para peserta nak tanya apa-apa soalan, boleh type di ruang chat, ataupun yang peserta yang lihat dari Facebook, boleh type di ruang komen Facebook dan saya akan bacakan pada doktor. Ataupun para peserta boleh juga cakap direct je dengan doktor. Ambil peluang yang ada ni jika ada apa-apa soalan nak boleh. Nak cakap direct pun boleh saja. Boleh. Sekarang ni tengok tadi daripada komen-komen. Saya tengok ini ramai juga yang ada kat sini. Ataupun ada yang nak sebab saya tengok kat sini orang-orang hebat ada kat sini ni, pada IPG, daripada hospital ni, Dr. Marini pun ada. Dia rindu lama tak jumpa saya pun rindu Marini. Okey. Ni Dharma, ada siapa lagi ada soalan tak? Ataupun nak share berdasarkan pengalaman you all. Ya, kita buat masa 5 minit ni. Mereka faham insya-Allah tu ke Atika? Ya, mereka faham, alhamdulillah. Alhamdulillah mereka faham insya-Allah. Setakat ni walaupun ada gangguan doktor. Okey, mungkin ya. Walaupun ada gangguan pause tadi, masih follow lagi doktor. Ya. Sebab line kat sini kadang-kadang memang unstable sikit lah. Saya dah cuba ni guna tukar Unify, tukar juga pada hotspot. Tapi biasalah ni, this is the alternative lah yang kita guna. Tapi so far insya-Allah ya, boleh faham sedikit perkara ini. Ya, sekurang-kurangnya dapat ilmu sikit dan tidak dapat maksudnya tadilah saya kata bila kita ada terganggu, saya ingat orang lelaki just masculine ego tak boleh dapat bantuan. Ya, boleh sharing je, share dengan anak, share dengan isteri, share kadang-kadang dengan kawan-kawan, ya. Dan sometimes tau, Atika just nak share, bila kita dekat office ni, kadang-kadang kita suka dengan kawan-kawan kita sembang-sembang dan kita tak dapat dah nak pergi. Tak salah kalau you buat online, perjumpaan online. Sama-sama kawan you dalam office, kita sembang sah. Tak salah. Okey, kita buat cara ini nombor baru. Ya, kita just share, kita buat okey, 3-4 orang nak share kita buat Zoom. Saya dapat jumpa, saya tengok kawan-kawan kat sini, anak murid saya pun semua seronok kat sini. Ya. Okey. Doktor, ada satu soalan ni daripada Encik Risa Ramli. Soalannya adalah, adakah faktor hormon dan metabolisme dalam badan mempengaruhi kestabilan mental dan emosi? Terima kasih. Okey. Ni orang medical kot ni tanya ni. Siapa Rizal? Encik Rizal. Encik Rizal nak cakap direct dengan doktor, boleh juga. Rizal ya. Okey. Saya malu kot. Mana?
dari segi memang kita ni dipengaruhi oleh satu faktor biologi dan juga genetik dan juga environment. Kalau kita belajar pun tengok teori-teori kita, ya, kecerdasan, even ada beberapa faktor penyakit juga daripada genetik. Kalau you tanya dari segi, ya, saya tak boleh kata tak. Yes, ada influence kat situ. Ya, ada influence kat situ. Saya bukan orang medical untuk bercakap, tetapi dari segi bacaan, hormon dan sebagainya, that's why orang kata ni nak menopause ni, tu yang marah ni, kerak sangat, ni nak andropause ni. Okay, jadi faktor-faktor hormon dan juga faktor, maybe that's why saya tulis kat situ, kalau you ada genetically, okay, kalau ada faktor genetik, tendensi untuk mendapat stres dan isu mental itu lebih daripada orang yang. So memang ada faktor biologi, genetik, ataupun hormon mempengaruhi sikit. Itu cakap bagi orang psikologi yang baca lah, tapi bukan dalam medical, tapi memang ada faktor itu, ya. Tapi environment itu lebih ketara. Okay. Alright. Terima kasih Doktor. Okay, Atikah, saya rasa itu saja. Okay. Sebelum saya tutup. Terima kasih kerana menjemput saya. Doktor, kalau Doktor okey boleh tak kita nak tangkap gambar sekejap, boleh tak Doktor? Jadi saya juga nak boleh ya, kita silakan. sama para peserta semua untuk Semua onkan kat sini. kamera. Mari kita buka gambar ni. Onkan kamera masing-masing. Kita buat view gallery. Faizil. Nampak. Okey, boleh. Ya doktor, thank you doktor, sharing yang baik. Okay, sama. Puan Martia HR. Semua tak tengok Doktor. Okey, saya kira atas kiraan Okay, ya. semua. Okay. Okey. 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Okey. Tak ramai yang buka saya tengok dalam 2 page saja yang buka kamera. Okay, tak apa. Jadi doktor, saya mewakili Universiti Malaysia Pahang mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami dan perkongsian doktor. Yang paling saya terkesan tadi masa kita buat survey tu sebenarnya doktor. Kat situ boleh nampak keadaan semasa para peserta ikuti program sempat survey tu, memang kita boleh tengok setiap orang ada cabaran yang berbeza dan perasaan yang berbeza. Dan ia membuatkan saya untuk lebih rasa bersyukur kadang dengan situasi saya sendiri. Dan memang ketelusan para peserta dalam menjawab survey itu bagi saya adalah kerjasama yang sangat bagus. Dan masa perkongsian doktor juga macam mana kita kena ubah persepsi kita untuk kita mengurangkan intensiti krisis kita. Persepsi kita positif atau persepsi kita negatif. Kat situ kita boleh tackle tu cara macam mana kita untuk tackle dengan krisis COVID-19 yang kita hadapi setakat ni. Jadi kami ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada doktor dan seterusnya saya sejujurnya selaku bekas student doktor, saya rindu nak dengar masuk kelas doktor, rindu nak dengar lecturer doktor. Bila dengar ni macam fokus memang concentrate 100%, rindu nak dengar suara doktor. Alhamdulillah kita ada peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam sesi ni. Dan saya harap juga perkongsian untuk para peserta tengok dari pelbagai bidang juga dan daripada pelbagai institusi yang join program ni, terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi saya juga mohon maaf jika ada sebarang salah silap dari pihak saya dan saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Tika, terima kasih doktor. Kami merindu kuliah doktor. Kita jaga sama-sama. Jaga SOP. Ya, kita jaga SOP. Baik. Okey doktor. Okey semua. Terima kasih doktor. Lamanya tak jumpa doktor. Itulah Marini. Mana muka Marini? Tak boleh. Dah semua bekerja dari rumah dari compliance. Itulah. Okey. Terima kasih UMP buat anjuran ni. Alhamdulillah memang actually recall balik coping style tu kan doktor. Aduh, memang kadang-kadang terbabas juga ni walaupun resilient dan